Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. أما بعد، berbahagia pengurusi masjid dan kuasa tuan-tuan imam, tuan-tuan guru dan para asatidzah, para alim ulama, seluruh kehadiran para tetamu Jumaat, tetamu-tetamu Allah yang berberkat sekian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita merafakkan syukur di atas nikmat beradanya kita pada tengah hari ini sebagai suatu amanah yang telah diamanahkan oleh Allah untuk sama-sama kita menegakkan syiar ibadat kita di kita mana kita berkumpul, kita bertemu di atas saf sembahyang yang satu yang sama, yang tidak membeza-bezakan kita. Kita hadir dalam keadaan hati kita penuh ikhlasan dengan tujuan yang murni dan tujuan yang mulia, semata-mata untuk kita meraih dan mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh bayangkan bagaimana hari Jumaat, satu hari yang begitu besar harga dan nilainya, satu hari menyatukan seluruh umat Islam. Di mana pun umat Islam berada, termasuk di negara kita yang kita cinta ini, di kawasan kediaman kita sekalipun, kita dapat bayangkan bagaimana inilah saat ketikanya kita bersatu dan kita berpadu di atas maksud ubudiyah dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kaya. Allah jadikan hari Jumaat penghulu dalam seminggu, Sayyidul Ayyam. Allah jadikan hari Jumaat hari yang penuh kerahmatan dan keberkatan. Allah jadikan hari Jumaat merupakan hari kita meraih peluang keemasan, menambahkan pahala, mendapat keampunan daripadanya, menambahkan amal ibadat. Suatulah tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya melihat inilah suatu di antara nikmat rezeki yang Allah berikan pada kita, yang amat rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan di sebalik nikmat Jumaat yang Allah beri kepada kita ini. Dalam sunnah Nabi SAW ada beberapa amalan utama dan penting untuk dilakukan pada hari Jumaat, bermula maghrib semalam hinggalah kepada senja petang ini. Ada banyak amalan yang patut kita lakukan. Di antara amalan yang patut kita lakukan pada hari Jumaat ialah kita bermuhasabah. Dalam seminggu kita hidup dari Jumaat ke Jumaat, al-Jum'atu ila al-Jum'ati mukaffiratun lima bainahunna.
Antara satu amanah yang diberi kepada kita ialah dari Jumaat ke Jumaat peluang kita untuk kita bertaubat, peluang kita untuk mohon keampunan daripada Allah atas dosa-dosa yang mungkin kita lakukan dalam seminggu yang lepas. Kita mungkin tersilap dalam kerja buat kita, dosa dengan orang, dosa dengan keluarga, dosa dengan anak-anak, dosa dengan Tuhan yang paling besar. Seminggu kita hidup Jumaat ke Jumaat, bayangkan, maka hari Jumaat yang kita berada ini adalah peluang keemasan untuk kita mohon istighfar, merintih, berdoa, menangis keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara amanah yang kita jangan kita lupai sepanjang Jumaat ini ialah bertaubat. Dan taubat, tuan-tuan, adalah kemuncak dalam sebuah kehidupan. Perhiasan orang mukmin taubat, pakaian orang beriman taubat, dan orang yang beriman yang bertaubat adalah insan yang dirahmati, diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia Allah paling suka, Allah paling seronok malaikat hamba yang bertaubat. Dalam satu tulisan yang dituliskan oleh Dr. Syaraf Mahmud Al-Qudha yang berbicara tentang panduan Nabi dalam soal mendidik hati, Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaiq, panduan Nabi dalam didik hati ini, beliau telah menukilkan bagaimana akhlak para sahabat radhiyallahu anhum pada hari Jumaat. Akhlak sahabat pada hari Jumaat, di antara yang dinukilkan ialah cerita tentang sahabat bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah, sahabat setia Rasulullah yang tulang belakang Nabi dalam dakwah baginda, seorang hamba yang kemudian menjadi tulang belakang dakwah Nabi, dan akhirnya beliau syahid di perang Mu'tah. Panglima Islam yang pertama syahid dalam perang Mu'tah itulah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat menceritakan bagaimana Zaid bin Harithah dan hari Jumaat, akhlak sahabat dengan hari Jumaat yang mungkin tidak banyak kalau kita membacanya, dan saya pun baru baca. Kebetulan kitab ini saya dapat membeli di Jordan pada minggu lepas. Saya di Jordan 10 hari, alhamdulillah. Jadi banyaklah dapat membeli kitab yang baru-baru. Maka alhamdulillah dengan rezeki Allah beri, dapat tatap baca dan berkongsi dengan tuan-tuan yang hadir pada Indonesia. Ini amanah ilmu. Mudah-mudahan ada barakahnya, saya dapat mengamalkannya dan kita semua dapat mengamalkan bersama. Dan para sahabat adalah pemandu dalam kehidupan kita. Ya, sahabat adalah pemandu kehidupan kita. Karena mereka insan yang dekat dengan Rasulullah. Tambahan pula Zaid bin Harithah ini syahid. Bila sahabat syahid, tuan-tuan, bukan kerja main-main. Bakal ahli syurga. Bakal ahli syurga. Jadi amal mereka amal yang mulia. Diriwayatkan bagaimana Zaid bin Harithah dengan Jumaat antaranya disebutkan riwayat oleh para alim ulama bahawa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu di sepanjang hari Jumaat, daripada malam kepada senja Jumaat, petang Jumaat, antara perkara yang tidak pernah ditinggalkan ialah air mata istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Bila masuk hari Jumaat, antara amalan yang saya tak tinggalkan menangis daripada saat malam hingga kepada senja petang Jumaat. Dan pernah beliau ditanya oleh sahabat yang lain, apa hal yang berlaku wahai Zaid? Ma bika ya Zaid? Apa maknanya? Apa hal berlaku?
Lalu kata Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, demi Allah, tidak ada suatu nikmat rezeki yang aku paling nikmati melainkan bila aku berada pada hari Jumaat luar ke masa aku nak bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa aku. Itu jawapan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tidak suatu nikmat rezeki yang Allah beri pada aku melainkan hari Jumaat peluang untuk bertaubat. Sebab apa? Sebab hari Jumaat adalah hari yang dikira sebagai peluang. Betul, Jumaat ini tuan-tuan bukan sekadar bertaubat, kalau mati pun peluangnya cukup besar untuk dihindar daripada siksa neraka ataupun alam kubur. Alam kubur diringankan, alam kuburnya, azab kuburnya. Itu kelebihan. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua menyatakan bahawa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan hari Jumaat bukan sekadar banyak menangis, daripada malam sampai ke senjanya menangis. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu di saat Jumaat yang dinikmatinya, dia berada dalam keadaan bibirnya tak lekang daripada ucapan membesarkan Allah, tilawahnya, zikirnya, tasbahnya, tahmidnya. Pada satu hari datang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar memasuki tempat di mana saya sedang beristighfar, sedang bertasbih, bertahmid. Lalu Umar mendengar seolah ada tangisan di sebalik bilik yang dihampirinya. Yang lama-kelamaan tangisannya makin kuat. Tangisannya makin kuat. Umar radhiyallahu anhu akhirnya mengetuk pintu tersebut lalu kata, apakah engkau izin aku masuk? Lalu Zaid pun beri ruang Umar masuk ke dalamnya. Lalu kata Umar bin Al-Khattab, dicerita balik, aku dapati bahawa seolah-olahnya tempat di mana Zaid sedang bermunajat itu basah, mutabalal, maknanya mutabalal, makna basah, seolah airnya terkumpul basah. Lalu Umar bin Al-Khattab, sahabat juga ni, ahli syurga, bertanya kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, apa yang sedang berlaku? Apa dosa kamu? Apa dosa kamu? Hei, kamu menyesal begini bukan? Lalu apa kata Zaid bin Harithah? Ini jawapan yang amat menarik. Dia kata, wahai Umar sahabatku, aku tidak mahu air mata aku tumpah di padang mahsyar. Aku nak air mata tumpah sekarang ini. Aku menyesal sekarang bukan di padang mahsyar. Biarlah air mata ini bertumpah di atas tikar sejadah ini, bukti aku tidak akan menangis di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Lalu katanya dalam riwayat, Umar pada Uhud ada. Umar itu tuan bukan jalan orang juga, ahli ibadat, sahabat Nabi, ahli syurga juga, bakal ahli syurga. Umar Uhud ada. Umar kata kepada Zaid bin Harithah, demi Allah, engkau telah membentuk aku wahai Zaid, mengusahkan aku. Tuan-tuan, tengok akhlak sahabat dengan Jumaat. Dia tak nak menyesal di padang mahsyar, dia besar sekarang ni. Subhanallahil azim. Bagaimana kita yang hadir pada hari Jumaat yang berkat ini? Daripada semalam sampai jam 12 satu tengah hari ini, tuan-tuan, sudah banyak mana air mata kita titis di atas tiga sajadah. Sudah banyak mana air mata kita membasah di tiga sajadah, baik qiyam tadi, baik subuh tadi, baik duha tadi, dan sekarang ini. Sudah banyak mana air mata kita menitis, tanda penyesalan daripada maghrib semalam hingga ke isya'nya, hingga pada tahajud kita insyaAllah yang kita buat, hingga duha subuh pagi tadi, hingga sekarang di masjid yang kita berada. Apakah air mata kita sudah sampai secawar ataupun sepiring air mata kita menitis? Kenapa? Kita tumpahkan sekarang, bukan nak tumpah di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, akhlak sahabat. Awal pagi tadi kita mungkin mendengar baca imam dalam sembahyang sajadah, ayat sajadah. Tidak kita baca ayat pada pagi tadi di surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakusna ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna muqim. Dan kita baca bagaimana Allah gambarkan ada kalangan hamba Allah di padang mahsyar baru nak menangis, ada kalangan hamba Allah di padang mahsyar baru air mata nak menitis, di padang mahsyar baru nak bertaubat. Farji'na na'mal salihan inna muqinin. Allah sebut dalam surah Sajdah pagi tadi, ada kalangan hamba Allah di padang mahsyar baru nak meratap menangis lewat. Satu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bila Allah tanya mengapa, apa dosa kamu? Dia kata, aku nak menangis sekarang ini, tidak menangis di depan Allah nanti. Seolah-olah dia kata, menangis sekarang ketawa kemudian, menangis sekarang gembira kemudian. Bila di pada masyarakat gembira, seronok, gembira. Falsafah ini tuan-tuan nampak kecil, ini akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengamali bukan calon-calon bersahabat. Zaid bin Harithah insan yang hebat. Siapa-siapa yang ada kemampuan, bacalah balik tentang sejarah manusia ini. Daripada zaman dia seawal di Mekah sebagai khadam Khadijah radhiyallahu anha sampai dia syahid di perang Mu'tah, insan hebat. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengambil nikmat inilah, mengambil sejarah inilah, maka hari Jumaat yang kita berada pada hari ini jam 1 minit sekarang ini, yang berbaki sekitar 5 jam lagi sebelum masuk maghrib, ini keluar keemasan kita nak menambahkan bekalan ibadah, baik namanya istighfar, namanya taubat, namanya sedekah derma, namanya apa saja bentuk amal solat, zikir tauhid, zikir tasbih tahmid, ini keluar keemasan kita. Letaklah keyakinan, belum tentu Jumaat akan datang kita masih berkesempatan berada di saf sembahyang sebegini. Belum tentu Jumaat akan datang kita masih sempat duduk dalam saf sebegini. Boleh jadi sebelum Jumaat akan datang jasad kita bukan di sini, di alam barzakh sana. Boleh jadi inilah Jumaat kita yang terakhir dalam usia Allah beri. Hari ini adalah hari terakhir Jumaat buat kita, dan tak bertemu lagi Jumaat buat selama-lamanya. Semua itu boleh berlaku pada sesiapa, saya dan seluruh kehadiran kita pada hari ini. Jadi amat malanglah dalam tempoh Jumaat yang berlalu kita sekadar mengambil Jumaat hari bercuti, cuti sungguh, cuti daripada mengaji, cuti daripada baca Quran, cuti nak bertaubat, cuti hari rehat sebab cuti dalam ini amat malam. Satulah hari Jumaat bukan hari bercuti, hari menambahkan ibadat, menambahkan pahala, menambahkan nikmat-nikmat ilmu. Itu hari Jumaat yang menjadikan Jumaat ini sebagai suatu rezeki, suatu nikmat yang kita yakin ia sesuatu yang besar dalam kehidupan beragama kita. Justru tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, akhlak yang dibawakan oleh Zaid bin Harithah ini dalam cerita yang disebutkan ini ada suatu panduan dan pedoman kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita bercita-cita berhasrat, bercita-cita berhasrat dalam hidup kita ini. Kalau dapat nikmat Jumaat, bukan takat nikmat pahala ibadah, bukan takat nikmat pahala yang bertambah-tambah kerana Quran dan seumpamanya, hatta nikmat Jumaat ini kau dapat mati pun hari Jumaat kau dapat. Tapi berapa lama kita bercita-cita untuk mati Jumaat? Tak lama. Tak apalah, kita ambillah panduan yang lain. Kita berhasrat cita-cita menambahkan pahala, menambahkan kebaikan, menambahkan ketakwaan pada hari Jumaat ini dengan apa cara sekalipun, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sedang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,
Ini sebahagian daripada akhlak sahabat yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, Ustaz Dr. Syaraf Muhammad Al-Qudah, tentang akhlak sahabat pada hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, artinya solusi kita dalam kehidupan berjumaat ini mudah saja. Mudah saja. Solusi kita ialah hari Jumaat hari mencari keimanan, menambahkan kebaikan, menambahkan pahala. Hari kita membersihkan jiwa dan hati kita. Hari kita bermuhasabah, merenung diri kita. Itulah solusinya. Itulah solusi Jumaat. Hari menambah keimanan, menambahkan pahala, membersihkan hati, memuliakan jiwa, mencari jalan pulang kepada Allah dengan penuh keinsafan. Itulah solusinya. Itulah solusi mudah Jumaat. Jadi mudah-mudahan Jumaat yang kita sedang nikmati jam 1.13 sekarang ini, yang berbaki 3-4 jam akan datang, dalam kadar kemampuan kita tambahlah pahala dengan istighfar, dengan taubat, dengan zikir, dengan tasbih, dengan Quran, dengan tilawah, dengan sedekah jariah, dengan amal-amal yang sifatnya pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita tetap ada, mudah-mudahan Jumaat akan datang kita masih lagi berkesempatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu sekadar yang dapat saya sampaikan dalam masa yang terbatas, dan waktu dah masuk. Dan Allah berkati kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.